Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Contoh i'rab badal. Kita duduk bincang badal lagi ni. Kullin min kullin. Badal kullin min kullin. Maknanya semua daripada semua. Mana bukan separuh tak. Contohnya dia kata ja'a Zaidun akhuka. Pasal apa dia dipanggil contoh kul min kul, semua kepada semua? Sebabnya benda tula. Zaid ni hak tula dengan akhuka. Ja'a Zaidun. Baik. Dihurah sini. Akhu ni badal min Zaid. Mana ganti kepada Zaid. Badal kullin min kullin. Badal marfu'. Badal ni marfu'. Marfu'un wa alamatul rafi'i al-waw. Sebab badal ni termasuk dalam tabi' mubdal minhu. Mana mubdal minhu ialah Zaid. Zaid ni mubdal minhu. Akhuka ni badal. Baik. Zaidun ni kita baca dengan marfu'. Sebab apa? Dia fa'il kepada ja'a. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun li'annahu ismun mufrad, kerana dia adalah isim mufrad. Baik, akhuka ini ialah badal kepada Zaid, maka dia pun kena baca dengan marfu'. Tapi oleh kerana dia termasuk dalam al-asma'ul khamsah, sebab tu dia sebut sini wa alamatul rafi al-waw. Waw ni li'annahu minal asma'il khamsah, kerana dia termasuk dalam isim 5. Waktu jelas belakang tadi tak tidak. Wal kafu ni dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabniyun, dibina alal fathi, di atas bagi atas. Mana bagi atas ni ka, tapi fi mahalli jar, dia berada di tempat jar. Sebab apa? Dia mudhafun ilaih. Boleh faham tadi? Jar. Okey. Contoh i'rab badalus istimal. Badal istimal ni pula dia dinisbah kepada diri dia. Itu panggil istimal, melengkapi. Contohnya dibawa bagi sini, a'jabani Zaidun ilmuhu. Ni a'jabani fi'il madhi. Ni tu maf'ulun bih, fa'ilnya Zaid. Tengok susun ni ayat, maf'ulun bih dulu. Biasanya maf'ulun bih dulu ni bila nak guna dhamir. Sebab kalau letak fa'il dulu, payah pula nak kata lagu mana. A'jaba Zaidun ana. Tak jadi. Kalau nak buat maf'ulun bih belakang, kau nak. Jadi a'jabani, telah menakjubkan akan kami oleh Zaid. Tu fa'il duduk situ. Nampak dia? Susun ni macam ni terlalu banyak dalam Quran, dalam hadis. Dah. Maf'ulun bih dulu. Biasanya bila maf'ulun bih itu dalam bentuk dhamir, dhamir muttasil. Sebab kalau nak letak ke dia, nak kata lagu mana? A'jaba Zaidun ana. Tak boleh lagu tu. Jadi a'jabani. Sebab tu kalau terjemuh cuba tengok. Telah menakjubkan akan aku Zaidun oleh Zaid. Baik. Sekarang kita nak bincang dari segi badal. Badal kepada Zaid ialah ilmuhu. Telah menakjubkan akan aku oleh Zaid, nisbah ilmunya. Bukan takjub kepada rupa parah dia, bukan takjub kepada diri dia, tapi takjub dari segi ilmunya. Okay. Boleh faham tak? Ini dipanggil badal istimal. Ilmuhu badal min Zaid. Zaid ni ialah mubdal minhu. Dipanggil dia badal istimal. Ini salah dia badal istimal.
badal marfu'un, badal kepada yang dirafak, maka dia juga rafak. Mubdal minhu ni rafak, Zaidun. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafaknya dhammatun, huruf mi tu. Huruf mi ni. Sebab apa dhammah ni? Zahirah, secara zahir, fi akhirih, di akhirnya, li'annahu, kerana dia ialah ismun mufradun, isim mufrad. Al-ha dhamir muttasil mabniyun ala dhammi, mana dhammahnya hu, fi mahalli jari, duduk di mahal, terletak pada lokasi jar. Sebab apa? Mudhafun ilaih. Tengok masa penerangan boleh cepat tak? Pasal apa? Kita boleh tangkap, ya tak? Bila kita dah lama kan, kita boleh tangkap cepat-cepat. Kadang-kadang perlu juga kita cuba royak cepat, nak tahu dan nakak ke tak. Sekarang boleh nakak dia tak? Kalau dulu kena royak slow, ni boleh cepat lah. Ada kemajuan lah. Nampak ya? Sebelum saya mengakhiri perbahasan badal, nak tak dah badal dia, saya ingin memberitahu bahawa semua jenis badal yang disebut sebelum ini, sama ada badal kul min kul, atau badal juz min kul, atau badal istimal, atau badal ghalat, semua akan menuruti mubdal minhu. Nama lagi tabi'. Hanya dari segi i'rab sahaja. Sementara dari segi muzakkar muannas, mufrad jamak, makrifat nakirah, maka kesemua jenis badal tersebut tidak akan menuruti mubdal minhu dari semua segi. Tengok keadaan lah. Misalnya kita kata kalau lah sekiranya tukar Zaid kepada Aminah, ilmu tak kena ilmu tu nak buat muannah. Betul tak? Nak pakai ilmah pula tak boleh. Kita nak dari segi ilmu tu, dia tidak serupa dengan sifat mausuf. Sifat mausuf dia ikut muannah muzakkar. Dia walaupun dia tabi', dia tidak tabi' semua. Dia tabi' dari segi i'rab sahaja. Ada? Okey. Maka bolehlah sekiranya badal isi makrifat sementara mubda minhu isi nakirah, tak ada masalah. Atau sebaliknya, ataupun bersamaan. Contoh untuk keempat-empat bentuk tersebut ialah darabtu Zaidan akhaka. Ni sama-sama mufrad. Darabtu rajulan salihan, sama-sama mufrad, sama-sama muzakkar. Darabtu Zaidan rajulan salihan, itu sifat mausuf tu. Darabtu rajulan Zaidan, akaltur raqifan sulusahu. Ini contoh lepas dah dia bawa ni. Akaltur raqifan sulusa minhu. Ni cuma dia nak tunjuk kita ni sulusan minhu. A'jabanil jariyatu. Ni cuba tengok muannah dengan muzakkar. A'jabatni jariyatu husnuha. Husnun ni muzakkar kan? Apa ia? Jariyah tu muannas. Husnun tidak muzakkar kan? Husnun kecantikan. Tak boleh nak tukar husnatun pula, tak ada kalimah husnatun. A'jabatni jariyatun husnul lah. A'jabatni jariyatun husnuha. Apa tulan? Kesemua itu mempunyai perbezaan dari segi makna, dan kalau saya tidak berniat untuk merengkaskan huraian ini, nescaya saya akan terangkan kesemuanya. Tetapi pembaca boleh merujuk perbahasan tersebut dalam mana-mana kitab ilmu ma'ani. Untuk mendalami ilmu ma'ani, saya nasihatkan pembaca menelaah kitab-kitab besar seperti yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, As-Sakkaki, Al-Jahiz, Al-Jurjani, Al-Khatib, Al-Qazwaini dan lain-lain. Sedap dia. Kamu kita ni geti sangat nak tengok.
dan berhubung dengan badal juz'un, badal juz'u min kull, dan badal istimal, maka disyaratkan badal tersebut membawa dhamir yang merujuk kepada mubdal minhu. Seperti akaltu raqifa sulusahu. Dia kata merujuk kepada mubdal minhu, dia kena ada dhamir, dia kata. Dan a'jabani zaidun ilmuhu, yang kita nak tu hu tu, dhamir ha tu yang terdapat pada lafaz sulus dan ilmu dalam kedua-dua contoh tersebut merujuk kepada mubdal minhu. Faham tak? Hu tu dhamir tu kembali kepada mubdal minhu. Kalau contoh pertama, hu tu kembali pada rakhif. Aku makan roti sepertiganya. Nya tu ialah roti. Faham tak? A'jabani zaidun ilmuhu. Ilmuhu tu, hu tu ialah kembali kepada Zaid. Maknanya kembali kepada mubdal minhu. Dhamir ha yang terdapat pada lafaz sulus dan ilm di dalam kedua-dua contoh tersebut adalah merujuk kepada mubdal minhu, iaitu ar-raqif dan Zaid. Boleh? Ada nak tanya di sini ni? Awak cepat-cepat ni nak suruh dan menakak, belajar-belajar menakak cepat deh. Boleh? Okey. Kita banyak di istilah mubdal minhu gapo dah, ti belaka. Sekarang ni nak belajar nak kecek lagi sekarang. Okey, maka dengan ini berakhirlah bab isi-isi yang hukumnya marfu'. Adapun selepas Ibnu Ma'in ini, maka kita akan mulai membahaskan tentang isi-isi yang mansub, insya-Allah taala. Baik, kita dah bincang baru ni isi-isi yang marfu' ya rafa'. So habis. Mana baru baru. Kita ada berapa part? Kan ni dah. Sekarang nak masuk babul mansubatil asma, bab isi-isi yang dimansubkan, yang dinasab. Jadi ada dua lagi lepas ni, ja dengan jazam. Boleh. Tapi al-asma tak ada lah. Al-asma tak ada jazam. Lagi untuk asma. Kalau jazam ni masuk dalam fi'il. Boleh nampak tak? Okey. Sebab tu pelajaran awal ni kena faham. Kalau orang tak faham ni kan, dia akan tanya lagi, apa tak ada jazam fi'il? Dia tak ingat hak mula-mula kita mengaji. Tak? Kita kalau orang tanya gitu kan, kita boleh faham, ketinggalan dah dia ni. Tinggal kata api. Kita nak bincang kata isi-isi yang dirafaq, isi-isi yang dinasab, isi-isi yang dijar, dia majrur. Lepas dia, sebab dia akan tanya, sebab dia kata i'rab ni ada 4, rafaq, nasab, jar, jazam. Jazam duduk mana dia tanya? Kita kata nama lagi al-asma, isim. Jazam tu duduk di al-af'al. Kan ya? Ingat ngaji kelas dengan Dr. Haji mula. Soalan lagu tu bukan gua ni ngaji hadis. Dia kita tanya dia popal dia beken Dr. Haji ni masa kelas master saya. Anta ni jauh ketinggalan. Malu dia. Ustaz daripada Terengganu. Ustaz. Dia kita tanya situ tu. Bila orang duduk baca tu, jauh dia orang duduk gini. Ustaz, nak beza mana mata dengan sanak? Dia kita tanya mata dengan sanak. Mula-mula orang ngaji hadis, mula-mula lagi mata dengan sanak. Orang duduk baca kitab-kitab yang boleh caw-caw nak takhrij hadis. Boleh dah ngaji. Dia tanya macam mana ustaz nak bincang antara sanak dengan matan? Dia paling antara telah ketinggalan jauh ni. Sebab kita pun berasa dia ni nak kena marah. Dr. Haji dia beken, mati dah dia. Tidak rakyat dah. Kita boleh menilai anak murid tu bila dia bertanya. Macam ni kalau orang ni mari tanya, mansubat ada, marfu'at ada, majrur ada, mana jazam dia tanya. Tinggal dan kata. Okey. Sekarang kita nak bincang mansubat. Kita tengok pergi sekat mana dah. Kita pergi boleh 15 minit lagi. Lepas tu kita kecek pula. Babul mansubatil asma. Bab yang dinasabkan isi-isim. Al-mansubat, banyak ni mansubat.
Dia paling banyak sekali. Ingat isim nasab yang paling banyak sekali. Nak banding dengan marfu', jar sikit lah. Jar sikit lah. Dua. Mansub ni banyak. 15. 15. Ni. Ni 15 ini. Wahya al-maf'ulun bih. Ingat maf'ulun bih. Kita akan perinci sesuatu lepas ni. Al-masdar. Masdar salah. Wazar, sebab tu kalau orang kita faham tak, masdar ni dia kena menasab. Sebab tu kalau orang nak royak kita, misalnya kita kata acuk kalau tengok dalam kamu, buat apa dia buat lagu ni. Misalnya kita kata kharajar, misalnya kalau kita kata kharaja yakhruju khurujan, dia bagi datang. Nampak nak masdar. Semua dalam kamu dia buat khurujan. Kata apa jadi buah datang? Sebab masdar ni ialah dia sendiri, zat dia tu nasab. Misalnya kita kata apa dia? Nasara yansuru nasran. Dia bagi datang tak? Sebab masdar ni masuk dalam mansubat al-asma, masuk dalam mansubatil asma. Dua dah. Maf'ulun bih masdar. Wa zarfuz zaman, dimensi. Zarf ni kalau bahasa Melayu dimensi masa. Apa dimensi masa? Qabla, ba'da. Misalnya kita kata tula, sepanjang. Itu contoh-contoh tu. Semuanya bagi data. Sebab tu kita bila kata qabla, apa lain bagi data. Ba'da, apa dah bagi data. Sebabnya dia masuk dalam zarfuz zaman. Zarfuz zaman mansub dinasab. Faham tak? Nombor 4, wa zarful makan, dimensi tempat. Apa dia? Tahta, di bawah. Cuba tengok bagi belakang dah. Khalfa, belakang. Amama, depan. Fauqa, atas. Wara'a, belakang. Apa lagi? Jamba, janiba, sisi. Okey. Walhal, keadaan. Ini kita akan perinci belakang. Wat tamyiz, tamyiz maknanya nisbah. Wal mustasna, pengecualian. Wasmu la, isim la. Okey. La nafiyah lil jinsi, la ilaha. Bawa la ilaha. Itu masuk dalam isim la. Lepas la ilaha. Isim la. La ada banyak jenis. La ni kalau la nafi la nahi lah la tajhar. Tu dia masuk ke fi'il, masuk ke isim. La ilaha. Dia panggil la tu la nafiyah lil jinsi. Okey. Wal munada, munada yang ada mudhafun ilaih. Ya arhamar rahimin. Dah. Ya Nabiyallah, ya Rasulullah. Semua bagi atas kan? Tapi al-munada kalau mufrad bagi depan. Ya Nabiyyu, ya Rasulu. Balas. Wa khabaru kana, khabar kana. Isi kana apa? Khabar. Kana Muhammadun nabiyyan. Khabar dia. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Kan ni banyaklah. Amsal apa semua. Wasmu inna, isi inna. Innallaha. Apa itu? Dia balik kanannya inna, dia balik. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Wal maf'ulu min ajlih. Maf'ul kerananya. Kita buat sesuatu tu kerana dia. Nanti kita akan perinci lah. Wa maf'ulu ma'ah, dan maf'ul bersama. Maf'ul ni ada dua, maf'ul bih, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah.
wattabi'u lil mansub, dan tabi', pengikut nasab. Misalnya badar, na'ak, hok pak tu hok ikut nasab, maka dia pun turut nasab. Wa huwa arba'atu asya', dia ada 4, an-na'tu wal afu wat taukid wal badal. Tu bukan apa dia? Tak tahu bibit apa? Tak bisa. Takut ada dia pecah dua, kita tak tahu. Maf'ulun bi masdar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Gapo duduk sel lagi? Tak apalah, biarlah kok mana pun, bukan dia salah bilang ke apa, aku tak tahulah. Ini dia tu aku tengok dia tu apa dia buat tulis tek tanda tanya. Dia pun rasanya gini. Tuan hok jual mata jerumiah tu buat 15 ni, orang yang mengolah ni pun dia pun tak faham juga soalan ni kita. Dia buat apa? Dia tanya buat apa ni? Cumanya mata jerumiah hok asal ni. Tapi bila dia kata khamsatu asyar, 15 ke 15 lah dia ni. Tapi dia menjadi tanda tanya. Tengok ni tu. Inilah. Yang sebelum masuk budaya dia tu, ada kita antara beza inna, ini, anna, annama. Dia lagi mana dia punya perkataan dia? Dia innama tu sudah tak jadi, dia ma tu sendiri dah. Ma tu sendirinya sudah jadi isi inna dah. Sebab tu innamas sadaqatu jadi baca dengan ropok dah lah. Ingat dah? Dia kalau innas sadaqah tu barulah kena baca innas sadaqati, baru baca dengan nasab. Bila ada innamal a'malu, kalau innal a'mala masuk ma jadi lu, pasalnya nyamik demam dah. Dia dari segi makna dia beza tak? Memanglah. Inna dengan inna. Hak tu sesungguhnya, ini sesungguhnya barang, besar lagi. Indaman tu sesungguhnya barang. Misalnya dalam surah Al-Kahf ayat akhir sekali dia. Inna mana? Innama ana basharun mislukum. Innama ana tu duduk tempat ropok ni. Lepas tu ujung ayat tu annama. Inna tu sesungguhnya, anna bahawasanya. Dua-dua boleh. Kalau kita terjemah kat Melayu, anna bahawasa. Kalau inna sesungguhnya. Lepas tu dia kata innama. Macam kami dia. Innama ana. Baru jelas. Innama kata ana basharun mislukum. Dia macam tak adil lah. Supaya innamas sadaqah tu lah je. Inna sadaqah, dia bila dia sebut bahawasanya barang apa yang dia nak besar katakan inna sadaqah tu mana inna tu banyak. Kami sadaqah tu inna bukan banyak, inna ma adik numi lalu bukan bukan kami hak tu. Kalau inna banyak tu alik nun alik ada datang. Inna nahnu nuhyil mauta, hak tu barulah kami. Dia tak ada urut alih tak tahu kan. Dia sambung dengan mi selalu. Wallahu alam, barangkali pengarang terlupa menjebuk maf'ul zanna. Kalau dimasukkan maf'ul zanna maka cukuplah bilangan 15. Dia tak berubah ni. Kau boleh. Sikit lagi dah. Babul maf'ulu bih. Ni. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu nahwu darabtu zaidan wa rakabatul farasa. Terjemuh dah. Maf'ulun bih ni ialah isim mansub
yang terletak dengannya fi'il. Dia tu maknanya dia jatuh fi'il ke atas dia. Yaqa' ni makna jatuh dengannya fi'il. Natijah daripada fi'il tu kena atas dia. Misalnya darabtu, saya telah pukul. Jadi jatuhnya pukulan atas Zaid. Maka Zaid tu dipanggil maf'ulun bih Zaidan. Sebab tu itu dibaca dengan nasab. Wa rakibtu, saya telah menunggang al-farasa, kuda. Sa tu bagi atas sebab dia jatuh. Yaqa'u, jatuhnya fi'il ke atas diri dia. Boleh kan ni? Dia bukan pembuat. Kena buat lah. Jatuh fi'il. Natijah kesan daripada fi'il. Dia menerima kesan fi'il. Maf'ul bih ni dia menerima kesan. Pula. Assalamualaikum. Salam. Game ni nak teh lagi maknanya tadi pun tak tukar lah pasal adik pasal adik ni kalau dia rancangan dah kali jadi kat kita nak palu lah. Cuma kalau tu kita terlatih kali kita terlatih tu masa. Gitu lah dah. Kita kata apa dah. Okey. Pertama, sikit lagi dah. Ada seminit. Pertamanya setengah ulama seperti Abu Bakar Ibnu Sarraj di dalam kitab Al-Usul fi Nahwi memulakan perbahasan mansubatul asma' dengan ba' al-maf'ul mutlaq. Maka ternyatalah pengarang tidak berbuat demikian, barangkali beliau mengikut cara sebilangan ulama seperti Abul Abbas dalam kitab saya baca tu. Apakah maf'ulun bih? Maf'ulun bih ialah isim mansub yang terkena padanya perbuatan. Ayat kau ni. Orang yang membuat. Contohnya darabtu Zaidan. Maksudnya saya pukul Zaid. Siapa yang pukul? Saya. Siapa yang terkena perbuatan pukul? Zaid. Terkena perbuatanlah dipanggil maf'ulun bih. Jadi kiaslah pada perkataan lain. Kalau saya melihat unta. Unta tu jatuhnya perbuatan melihat atas dia. Boleh tak? Jadi Zaid adalah maf'ulun bih. Contoh kedua, Rocky betul farasa. Maksudnya saya menunggang kuda. Siapa yang menunggang? Saya. Siapa yang ditunggangi? Yang kena tunggang? Kuda. Jadi al-farasa itu adalah maf'ulun bih. Faham? Dia tanya. Dia tanya faham ni? Enggak boleh? Fahim tu. Kita nak kata ni kita tengok daripada madi dia. Fahima yafhamu, fahima, fahim tu. Kalau nak guna mudhari' afhamu. Fahim tu, fahimna. Kalau ustaz tanya dalam kelas tu. Okay, kelas fahim tu, fahimna. Kemudian bila kita bercakap tentang maf'ul bih, kita mesti tahu penyebab kepada wujudnya maf'ul bih. Penyebabnya ialah fi'il. Tetapi adakah semua fi'il akan melahirkan maf'ul bih? Tidak. Hanya fi'il muta'addi. Ingat dah? Macam tidur. Tidur tak ada kena natijah. Tidur gapo yang kena? Kita yang tidur. Berjalan. Pergi. Kalau melihat, ada gapo tengok. Boleh nampak dah muta'addi dengan lazim. Fi'il ni terbagi dua, muta'addi dengan lazim. Tidur, gembira, seronok, apa lagi ni? Cantik, cantik dia jadi fi'il pelik. Hasuna, pelik. Dia panggil fi'il. Besar, kecil, kabura. Dia masuk dalam fi'il juga. Sebab dia sifat ni dia tidak satu kumpulan. Dia sifat ni maknanya dia dalam i'rab. Dia tak ada dalam god. Dia tak ada dalam saraf. Dia ada dalam i'rab.
ia akan melahirkan maf'ulun bih. Persoalan sekarang, apakah yang dimaksudkan fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi secara ringkasnya ialah sejenis fi'il yang apabila ia dilakukan, maka kesannya ialah ada orang lain yang akan terkena. Contohnya darabah, pukul. Bila perbuatan pukul dilakukan, maka pasti akan ada orang yang dipukul. Perkataan sami'ah, dengar. Bila wujud perbuatan mendengar, maka mesti ada sesuatu yang didengar. Akala, makan. Bila perbuatan makan dilakukan, maka mesti ada sesuatu yang dimakan. Fi'il sebegini sifatnya dipanggil fi'il muta'addi. Lawan fi'il muta'addi ialah fi'il lazim. Ni, berjumpa je kita sini dah. Fi'il lazim ialah sejenis fi'il apabila ia dilakukan, maka ia tidak sesekali memberi kesan kepada orang lain. Mesti seperti Masya. Masya ni berjalan. Bila saya berjalan, ada tak orang yang mendapat kesan daripada saya berjalan? Seperti bila saya pukul, mesti ada orang yang kena pukul. Ada tak? Jadi hasilnya ialah fi'il dari segi kesannya kepada orang lain terbahagi kepada dua, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Inilah secara ringkas tentang fi'il muta'addi. Adapun secara mendalam, saya cadangkan pembaca merujuk buku-buku lain seperti Sirah Mulihah Al-I'rab. Tak salah baca ni, kita tak si baca-baca kita ni. Syarah-syarah mati Al-Alfiyah seperti Syarah Ibn Aqil. Semua sekali ni antara kitab yang terkemudian yang sangat banyak untuk dijadikan rujukan ialah kitab Nahwu Al-Wafi Abbas Husin. Tak usah ikut, kita tak si baca-baca, nak belajar dengan demo ni kata. Kemudian saya juga ada menulis sebuah buku, nak ngepem di buku dia ni, di dalam bahasa Arab yang berjudul Al-Mubassit. Bisa tulis ke bahasa Arab dia ni, fi qawaidin nahwi was sarfi. Mungkin ada pembaca yang tertanya, setakat ini sahajakah perbuatan maf'ul bih? Dijawabnya tidak. Perbahasan agak luas kerana di sana terdapat beberapa tempat di mana fi'il kepada maf'ul bih tersebut dibuang secara wajib. Jadi mana-mana maf'ul bih yang fi'ilnya dibuang secara wajib, itu ulama nahwu masukkan ke dalam perbahasan ikhtisas atau ighra atau tahzir atau munada. Maka oleh sebab itulah ulama nahwu sering membincangkan tentang bab ikhtisas, i'rab, tahzir dan munada setelah mereka habis membicarakan tentang maf'ul bih. Hal ini kerana pada hakikatnya semua bab-bab tersebut ada maf'ul bih yang dibuang fi'ilnya, dan semua bab-bab tersebut sangat mudah dipahami sekiranya pembaca benar-benar faham tentang maf'ul bih. Kita berhenti sekarang ni dah. Maf'ul bih asalnya, sebab kita nak bincang dari segi struktur ayat. Kita sambung ke depan. Okey, kita pergi kepada, biarlah tak ada, Cik Spain kata tak ada book lagi tu kan. Saya akan masuk karang dah, kalau ingat. Tolong ingat je karang lepas kuliah dah. Kita ambil buku bahasa Arab ni, ambil ni. Okey. Ni nak atas ni. Baik, cuba kita kan baca dah minggu lepas ni tak? Dan kita nak belajar sebut begini, ana askun fi bait bil Qahirah. Kan? Okay, cuba sebut kan, nak sebut dengan fasih. Ana askun fi bait bil Qahirah. Macam sebut. La askunu fi bait bil Qahirah. Biar boleh nak suruh biar jadi cepat. Ana askun fi bait bil Qahirah. Ana askun, jangan askun. Ana askun fi bait bil Qahirah. Ana askun fi bait bil Qahirah. Saya duduk di rumah di Kairo. Iya, ada sebut ya. Ana askun fi bait bil Qahirah. Ana askun fi bait bil Qahirah. Baik. Kalau kita nak tukar, saya duduk di rumah di Pasimah. Coba. Ana askun di Pasimah. Ana askun fi bait bi Pasimah. Jadi kita belajar cara coba dia. Kalaulah sekiranya orang tanya, aina taskun? Awak duduk. Kita perlu tukar Pasimah tu kepada bab.
Tak payahlah kita sebut Kita sebut betul lah. Terengganu kita sebut go. Ana askun fi bait bil Qahirah. Ana askun fi bait bi Pasimah. Ana askun fi bait bi Kota Baru. Ana askun fi bait bi Macang. Gitu. Boleh tak cepat tu? Baik. Sekarang kalau kita nak tukar pula ni lah. Dia duduk di rumah di Qahirah. Cik tukar, cik supaya nak tukar. Tak ni Ana. Sekarang kita nak kata dia pula. Dia. Cepat. Dia. Huwa. Lepas tu? Huwa yaskun fi bait bil Qahirah. Huwa yaskun fi bait bil Qahirah. Okey. Kalau kita nak kata Hawa pula. Anta. Cik kata. Anta uskun fi. Nak tukar. Anta. Ni nak ke cepat ni. Anta uskun. Apa tu-nya? Taskun. Anta taskun fi bait bil Qahirah. Bil Qahirah. Nampak tak? Nampak tak? Ana askun fi bait bil Qahirah. Huwa yaskun fi bait bil Qahirah. Anta taskun fi bait bil Qahirah. Okey. Sekarang kita nak kata hiya pula. Tidak nak ambil semua 14, nak ambil hak biasa guna semua. Ana. Hiya taskun fi bait bil Qahirah. Hiya taskun. Serupa dengan anta hiya. Baik, sekali kita nak tukar kepada anti. Anti uskuni. Anti. Uskuni fi. Apa tu-nya? Jangan kata tu. Anti taskuni. Bagi depan ni apabila 4 huruf lah. Anta taskuni fi bait Anta taskuni fi bait bil Qahirah. Jadi kita pun cuba cepat apa. Anta taskuni fi bait bil Qahirah. Anta taskun fi bait bil Qahirah. Huwa yaskun fi bait bil Qahirah. Nahnu naskun. Tengok tu. Mudah tak? Bisa dia kata antum kata aina taskun. Kita pun jawab nahnu naskun fi bait bil Qahirah. Okey. Boleh lah? Boleh ditukar-tukar. Itulah cara nak tukar ni. Huwa, hiya. Ya lazim kita guna ana, anta, anti. Huwa, hiya, itu saja. Antum dengan hum tu jarang. Jarang kita guna. Kita cepat tu dulu. Walaupun hum yaskunun. Antum taskunun. Tak apalah tu jarang lah. Yang kita guna ana, anta, anti. Huwa, hiya. Nahnu. Itu saja. Boleh? Blazing hak jarang-jarang itu tak apalah, kita nak kita kira berbualan. Jarang kita buat ramai kan. Okey. Ni kita nak serupa je ni. Rumah kita ada tingkat atas, tingkat bawah. Kena ingat mulai tabiq ulwi, tabiq sufli. Cuba ingat perkataan ni. Ulwi sufli, ulwi sufli, ulwi sufli. Tabiq ni tingkat. Tabiq. Kalau tabaqah tu lain, peringkat tabaqah. Tabaqah. Ni tabiq. Fil bait tabiq ulwi, tabiq sufli. Fil bait di rumah ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Baik. Sekarang kita tukar dah. Di rumah, kita ada rumah kerja. Fil bait. Bila ada lilan tu maknanya kita khusus kepada rumah kita lah. The house. Fil bait, kita nak sebut. Ada dua apa nak panggil, ada dua bilik kata. Bilik besar dengan bilik kecil. Nak kata mana? Rumah saya ada bilik kecil, ada bilik besar. Kita ada dua bilik. Sebuti bilik kecil, sebuti bilik besar. Nak kata mana? Fil bait. Bilik dia panggil apa bilik? Ghurfah. Okey.
Fil bait, baik, ghurfah, bilik besar, bilik kecil dulu. sorry, Ghurfah, Kabir. besar, kecil. betul ke kabir? Bila aku kabir tu, besar. Dia kena tengok mu'anah muzakkar pula. Oh, Ghurfah Ghurfah kabir. wa ghurfah, Kabir. hak cek dan bilik. Sahir. Fil bait ghurfah kabirah wa ghurfah saghirah. Nampak tak? Tabik, kalau kita nak kata tabik, dia muzakkar. Fil bait ghurfah kabirah wa ghurfah saghirah. Ingat dah? Okey. Tapi hak ni biarlah. Hak dia ada. Ni. Okey, kalau kita nak sebut sini. Jamak dia ghuraf. Ada. Bilik-bilik tidur. Sebab tu ghurafun nam fi tabiqil alwi. Wa fi tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Tu. Boleh nampak tu? Baik. Baca hak dia dulu. Cuba boleh sebut, Cik Span sebut sebut dengan cepat dulu. Ghurfah fi tabiqah ulwi min tabiq sufli. Okey. Julus wa ghurfah maktab. Bila ada alif lam kita sambung. Ghurfatul julus. Ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Okey. Cuba dengar kita sebut gini. Ghurafun naum fi tabiqil ulwi fi tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Biarlah kita tidak buat ayat lain, kita nak suruh biar boleh sebut licin sepuluh dia dah. Cuba dengar. Ghurafun naum fi tabiqil ulwi fi tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Wa ghurfatul. Acik sebut semua dah. Acik sebut sebenarnya. Ghurafun naum. Kena sambung lah, jangan kata ghuraf gitu, kena ghurafun naum. Ghurafun naum. Pasal ada alif lam tu. Ghurafun naum fi tabiq ulwi. Fi tabiqil ulwi. Fi tabiqis sufli. Sambung tabiq. Pasal ada alif lam, ingat alif lam kena sambung. Fi tabiqis sufli. Ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Tu maknanya honok baca hak depan ni pun kita kekok dah. Kalau tak ada ni. Sedangkan bila kita kecek bahagian ni tak ada. Ada. Mana satu step lagi. Mula-mula kita baca dulu, lepas tu kita cuba sebut dengan tak ada dia. Lepas tu baru mudah kita nak tukar kepada kehendak lain. Tu cara nak kecek dah. Kita baca hak dia, biar buat sebut dengan lancar. Lepas tu kita tutup ni, kita boleh sebut hak dia serupa dengan dia. Lepas tu baru kita nak tukar bagi benda-benda lain. Itu peringkat ketiga. Mula-mula kita ghurafun naum fi tabiqil alwi fi tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Lepas kita pun tutup ghurafun naum fi tabiqil alwi fi tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Jadi iya baca sekali. Nak suruh biar pasal sebut. Ghurafun naum fi tabiqil ulwi at-tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Nak kata. Lepas tu bila dah jadi tu kita cuba sebut biar bunyi supaya dia. Biar jangan mana kurang sikit Melayu. Ghurafun naum fi tabiqil ulwi fi tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Dia kena lepeh-lepeh sikit babunnya. Ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Kalau sebut ghurfatul maktab wa ghurfatul akl, dia bunyi Melayu.
Dia kena repair sikit. Ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul akl. Kalau sebut ghurfatul julus wa ghurfatul maktab dia jadi bunyi Melayu dah. Boleh tidak? Lacak tu. Lagi sikit lagi. Ada 10 minit lagi. Ni. Okey. Nahnu najlis. Cuba tengok. Nahnu. Bila nahnu najlis. Kalau huwa yajlis. Kalau ana ajlis. Okey. Nahnu najlis. Tengok cara nak baca wakah mana dah. Nahnu najlis fi ghurfatil julus wa na'kul fi ghurfatil akl wa naqra wa naktub. Ghurfati. Ghurfatil akl. Ghurfati. Ni hak mana ni? Tidak kan ni? Nahnu najlis fi salah situ. Nahnu najlis fi ghurfatil julus wa na'kul fi ghurfatil akl wa naqra wa naktub wa nadrus fi ghurfatil maktab. Nampak tak? Dengar sekali lagi dah. Lepas tu nak sebut dah. Terjemuh tak payah tengok lah, kau faham belakang ni tak? Kami duduk di bilik duduk, kami makan di bilik makan, kami baca, kami menulis, kami belajar di bilik menulis. Nahnu najlis fi ghurfatil julus wa na'kul fi ghurfatil akl wa naqra wa naktub wa nadrus fi ghurfatil maktab. Boleh? Nahnu najlis fi ghurfatil julus wa na'kul fi ghurfatil akl wa naqra wa naktub wa nadrus fi ghurfatil maktab. Baca sekali. Baca. Cuba baca Cik Mai. Nahnu najlis fi ghurfatil julus wa na'kul fi ghurfatil akl wa naqra wa naktub wa nadrus fi ghurfatil maktab. Boleh tak? Kau kena ingin. Cuba baca lagi. Nahnu najlis fi ghurfatil julus wa na'kul fi ghurfatil akl wa naqra wa naktub wa nadrus fi ghurfatil maktab. Baik. Sekarang nak tukar kepada ana. Ana pula. Cuba buat. Ana ajlis. Wan aku tak boleh lah. Dia asalnya akul, tapi dia tak baca aku, dia panggil akul. Wa akul. Akul. Betul? Wa aqra wa aktub wa adrus fi ghurfatil maktab. Kali kita tukar dah. Ana ajlis fi ghurfatil julus wa akul fi ghurfatil akl wa aqra wa aktub wa adrus fi ghurfatil maktab. Baik tu kahwa pula lagi mana? Wa yajlis fi ghurfatil julus wa yakul fi ghurfatil akl wa lagu tu lah. Kalau anta tu kata pula, anta tajlis fi ghurfatil julus wa ta'kul fi ghurfatil akl wa taqra wa taktub wa tadrus. Boleh? Okey. Boleh tak? Boleh sebut dah tu. Okey. Okey. Sekali lagi pula. Haula ni kena ingat sekitar. Haula baitina hadiqah. Di sekitar rumah kami ni ada taman dia. Indana kami ada bustani ya'mal fil hadiqah. Cuba baca sebenarnya. Haula baitina hadiqah. Indana bustani
يعمل في حديقة fil hadiqah. في حديقة Okay. Haula baitina hadiqah. بين حديقة Indana bustani ya'mal حديقة fil hadiqah. Baik. Kalau kita nak kata rumah saya pula nak tukar kepada haula baiti hadiqah. Indi indi bustani ya'mal fil hadiqah. Aku tukarkan indi, indana indi. Kalau huwa pula haula بيتنا baitihi hadiqah. Inda indahu bustani ya'malu fil hadiqah. Bustani ya. Bustani tukar kebun. Bustani ni tukar kebun. Sebab tu ya'mal dia tu kepada dhamir dia. Tu. Cuba tengok ni contoh. Fil bait matbakh kabir. Kalau ghurfah tadi kena kabirah. Fil bait matbakh kabir. Indana tabakhah tatbukh lana ta'am. Cuba tengok dah. Wa fil bait matbakh kabirah. Indana tabakhah tatbukh lana ta'am. Tatbukh lana ta'am. Baik, huruf akhir kita mati sehingga ada alif lam. Ingat dah? Okey. Wa fil bait matbakh kabir indana tabakhah tatbukh lana ta'am. Okey. Aci baca, semuanya baca. وفي البيت Tasawuf kata baiti jadi kolam bak kita kecek. وفي البيت مطبخ كبير عندنا طباخة تطبخ لنا طعام Tatbukh lana ta'am. Maksud kita tatbukh lana ta'am. Cuba baca gitu. وفي البيت مطبخ كبير عندنا طباخة تطبخ لنا طعام. Lagi tu. Kalau kita nak tukar kepada tukar masuk tu hak jatuh. Wa fil bait matbakh kabir indana tabakh. Tak ada khah. Tabakh. Lepas tu يطبخ kena yatbukh. Pasal huwa. Yatbukh lana ta'am. Kalau nak tukar kepada saya wa fil bait matbakh kabir indi tabakh yatbukh lana ta'am. Ini biasalah. Boleh sekat tu air dulu yang ini lah.